ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. اللهم تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء هزامنا وغمومنا. اللهم فقهنا بالقرآن وعلمنا بالقرآن. اللهم بارك لنا ببركة القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dapat sama-sama pada malam ini. Cuma kalau kita tengok, saya berhenti lepas pada ayat 196. Tapi saya akan baca kemudian ayat 196 hingga ayat 203. Ayat tu saya akan baca kemudian, kerana ayat tu menerangkan bab haji dan kaedah-kaedah haji. Jadi kita kena ada kuliah yang khas lepas daripada ni untuk kita huraikan ayat 197 hingga ayat 203. Malam ini kita baca ayat 204. Jadi tuan-tuan tandalah ayat 96, 196 sampai ayat 203 surah Al-Baqarah kita belum baca lagi. Itu semua fardu kepada ibadah haji. Saya tak mau baca ni dengan beberapa sebab. Dengan beberapa sebab. Jadi bagi saya tangguh dulu dan kita baca kemudian. Kerana kita nak bicara masalah haji ni biar nampak benda tu. Nampak benda tu dan kaedah macam mana. Kira-kiranya kita lalu sekali bab haji tu bukan hanya kita baca sekali lalu saja, tapi kita baca dengan macam kursus haji lah, tapi mengikut sunnah Nabi SAW. Kita pasang slide semua, kita tunjuk kat mana biar bagi nampak dengan terang. Malam ni tak dan nak buat, jadi saya rasa lebih baik kita jangan baca. Kita hanya baca pada ayat ini, ayat 204. Kita langkah sikit. Ayat 204 ni, apabila dia punya usul kepada ayat dia itu, apabila tidak ada jihad yang kita baca pada bulan yang lepas, berkenaan pada minggu yang lepas, 2 minggu lepas berkenaan dengan jihad, dan saya telah terang dengan jelas apa dia jihad dan makna jihad itu sendiri dan kaitan jihad dengan kehidupan kita. Kira-kiranya sudah jelas bahawa Islam yang dituduh sebagai pengganas Islam itu sebagai teroris adalah Islam yang bukan dibawa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin Islam yang lain yang dibawa oleh golongan-golongan tertentu yang mengaku bahawa mereka ini Islam dan diri mereka Islam, sedangkan mereka itu sendiri pun jauh dengan Islam yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, oleh kerana itu muslim-muslimat dirahmati oleh Allah, untuk beri faham Islam itu sendiri dalam kehidupan kita seharian, kita kena merujuk kepada yang kita sebut sebagai Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dan rujukan yang utama kepada dalam masalah Islam itu sendiri. Kerana kalau tak ada benda tu,
Islam ini Allah Ta'ala buat turun ke Nabi bersama dengan panduan dia. Dan setiap benda yang kita nak buat atas muka dunia ni mesti ada panduan. Mesti ada panduan. Hatta kita nak masuk pun ada garis panduan dia. Benda yang remeh-temeh. Apatah lagi nak menyelesaikan kehidupan kita di atas muka dunia ini untuk bertemu dengan Allah di yaumil mahsyar, di hari akhirat, lagi-lagilah memerlu kepada bantuan dan panduan. Baik. Kemudian pada malam ini, pada ayat yang ke-204, itu apabila tiada jihad atas muka dunia ni, tidak ada jihad, lalu manusia akan jadi jahat. Tak ada jihad, manusia akan jadi jahat. Kenapa? Kerana kita baca dalam ayat pada bulan lepas bahawa jihad ini supaya manusia itu menerima Islam dengan sepenuhnya dan tidak ada lagi orang-orang yang kufur pada Allah di atas muka dunia ini. Kalau nak kufur juga pada Allah, bukan tempat dunia ini, dia kena pergi buat tempat lain. Lalu dia tak boleh, dia tidak boleh kalau tak beriman pada Allah Ta'ala. Kecuali dia nak duduk bawah Islam, dia kena bayar cukai-cukai tertentu yang kita telah sebut. Baik, ayat 204 Allah Ta'ala sebut, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Baik. Kemudian ada mereka yang bercakap hal dunia tapi tak ambil Allah, tapi mereka ambil Allah sebagai saksi untuk betulkan apa yang mereka sebut itu. Baik, kita baca. Di antara manusia, kata Allah, wa minan nas, ada kelompok manusia, may yu'jibuka qawluh, yang ucapannya tentang kehidupan dunia ini menarik hati kamu, wahai Muhammad. Kamu boleh jadi terpikat dengan dia bila bercakap hal dunia. Dan dipersaksikan ke atas Allah, sandar pada Allah Ta'ala sebagai saksi atas apa yang mereka sebut. Isi hatinya padahal ialah penentang yang paling besar. Ini penyakit orang munafik. Ayat ini dituju kepada orang munafik. Sebab apa? Orang munafik ni kalau buat sembang hal dunia hebat. Tetapi sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tengok manusia ni munafik ke tak zaman dia tu, Allah Ta'ala fardukan jihad. Kerana orang munafik tidak akan berjihad dan mereka tidak akan berperang kerana mereka takut pada mati. Oleh sebab itu apabila berlaku perangan Tabuk, ada mereka yang tidak boleh pergi berperang. Memang keuzuran diizinkan oleh agama ini. Tapi ada mereka yang tak pergi berperang kerana saja-saja. Dan ada mereka yang melengah-lengahkan peperangan tersebut. Mana seorang sahabat Nabi SAW lah, yang dipulau oleh Nabi kerana melengah-lengahkan perang. Kalau dalil kepada keimanan kepada Allah adalah berjihad, maka orang munafik mereka tidak akan berjihad, malah mereka kerekut. Sebab itu nak tahu munafik tak munafik, zaman Nabi SAW diperintahkan supaya jihad. Mereka menentang kamu keras, mereka menentang kamu, penentang yang paling hebat. Baik. Kalau kita tengok asbabun nuzul kepada ayat ini, mengikut Ibnu Katsir, kata As-Suddi, ayat ini turunkan berkenaan dengan Al-Akhnas Bisyarik, alhamdulillah, Al-Thaqafi, yang datang kepada Nabi SAW dengan menampakkan keislaman padahal hatinya bertolak ke belakang dengan apa yang dinampakkannya. Nampak macam Islam tapi munafik.
Dan Ibnu Abbas menyebut bahawa diturunkan berkenaan dengan beberapa orang munafik dan mereka membicarakan mencaci Khubayb dan sahabat-sahabat yang terbunuh dalam peristiwa Ar-Raji', dan kemudian Allah menurunkan ayat ini mencela orang munafik dan memuji sahabat Nabi SAW yang terbunuh tersebut. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa minan nas man yashtari wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Satu, wa yushhidullah ala ma fi qalbih wa huwa aladdul khisam. Ayat 205. Ayat yang ke-205 ni Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang sombong tepat neraka jahanam, dan apabila mereka berpaling dari mukamu, ia berjalan di muka bumi dengan mengadakan kerosakan pada muka bumi ini dan merosakkan tanaman-tanaman, binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan tersebut. Ayat 206, dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kamu kepada Allah dengan berjihad dan bangkitlah, dan maka bangkitlah kesombongannya menyebabkan mereka berbuat dosa, maka cukuplah balasan mereka fahasbuhu jahannam, neraka jahannam, maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Ayat 207, dan di antara manusia yang ada orang yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba. Raufum bil ibad, Allah Ta'ala Maha Pemaaf kepada hamba-hamba. Baik, Allah Ta'ala sebut dalam ayat 204 hingga 207 ni, kesimpulan dia yang pertama sekali, munafikin yang pertama, yang kedua orang mukmin yang sanggup menjual dirinya kerana Allah. Kerana mati ni menjual diri kerana Allah Ta'ala, jual nyawa dia untuk dibeli oleh Allah. Menjual nyawa untuk Allah Ta'ala beli ni satu benda yang sangat hebat, kerana semua manusia anggap bahawa nyawa itu berharga. Nyawa itu berharga, dan memang kita kena jaga nyawa sebab benda itu berharga. Jadi dua golongan tadi, yang pertama munafik, dia bercakap hebat dan dia merosakkan nasab keturunan, dan dia buat macam-macam kerosakan di atas muka bumi. Yang kedua mukmin, orang mukmin yang menjual harta di jalan Allah hanya dipandang benar apabila seorang itu sanggup menyerah jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ia sanggup menjual nyawanya kepada Allah, maka itu sebenar-benar mukmin. Dah macam mana orang yang tidak, kita hiduplah keadaan aman, nak pergi berperang ni mana dah? Maka Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk berjihad dengan cara yang lain, dengan harta terutama. Kerana kita baca jihad ni, jahidu fi sabilillah, berjihadlah kamu di jalan Allah, bi amwal wa anfus, dengan harta. Yang satu harta bi amwal, yang kedua dengan nyawa kamu sendiri. Allahu Akbar. Dan Allah tidak suka kepada kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini. Wa idza qila lahu ittaqillah, dan apabila dikatakan kepada mereka bertakwalah kamu pada Allah, itu dengan berjihad, dia pun bangkit dengan kesombongan yang menyebabkan berbuat dosa. Maknanya orang nasihat kepada dia tu, dia menjadi makin sombong dan marah dengan nasihat orang disebabkan oleh dosa dia. Sedangkan nasihat itu benda betul. Fahasbuhu jahannam, Allah Ta'ala kata, cukuplah jahannam itu bagi mereka. Wala bi'sal mihad, dan jahannam itu merupakan seburuk-buruk tempat bagi mereka. Cukup bagi mereka siksaan neraka jahannam apa yang mereka buat. Allahu Akbar. Ini benda yang kita kena ambil pengajaran. Kemudian ayat 208,
Macam mana kita nak di atas muka dunia ni? Nak masuk Islam yang macam mana? Mesti orang tanya dah, Islam yang macam mana? Bersandar kepada siapa? Ayat 208 ni juga targhib kepada jihad, iaitu anjuran kepada jihad juga. Sama, nak dekat-dekat sama dengan ayat 204 dengan 207 tadi. Kalau tak jihad tu orang munafik. Ayat ni masuk Islam dengan secara keseluruhannya, dan tak boleh ambil sekat-sekat. Maknanya tak boleh ambil sikit-sikit. Bak semayang ambil, bak puasa semua ikut Nabi semua sekali, tapi bak jihad tak mahu. Tak boleh. Kerana Islam diajar kepada kita semua keseluruhan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan yang besar, dan para sahabat sebagai orang yang paling faham berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa kata Allah? Allahu akbar. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah. Allah Ta'ala perintah ni lafaz dengan orang panggil fi'il ammar. Maknanya satu perbuatan yang berbentuk suruhan. Macam awak bangun, berdiri, suruhan, tapi dia berbentuk perbuatan yang sirah dia, cara dia suruh. Awak duduk. Udkhulu maksudnya masuklah kamu semua al-Islam, ke dalam Islam dengan kafah, dengan semua sekali. Apa makna ni kafah ni? Baik. Yang pertama sekali kita kena faham, musyrikin Mekah pada ketika itu, mereka ni ada hak nak pada Islam, tapi adat resam mereka tak tinggal lagi sikit. Hatta ayat ini juga disebut oleh ulama tafsir, di antaranya orang Yahudi yang masuk Islam. Yahudi yang masuk Islam, ada Yahudi tapi mereka masih ikut adat resam mereka yang bertentangan dengan Islam. Apa yang boleh kita faham itu, udkhulu fis silmi kafah, masuklah Islam dengan keseluruhan, yang bermakna masuk Islam dengan mengikut Quran dan Sunnah. Itu tafsiran yang pertama. Dan jauh daripada wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali wala tattabi'u, jangan ikut. Ittiba' kita panggil lah, wala tattabi'u, jangan kamu ikut khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Adab bersam yang kamu bawa, yang kamu sandarkan adab bersam itu kepada agama tu sebenarnya syaitan.
untuk menyesatkan kamu. Maknanya udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara keseluruhan, itu Islam yang berlandas kepada cara Nabi bawa dan cara sahabat faham. Dia panggil ahli sunnati wal jamaah. Maka bid'ah sama sekali tidak betul. Kalau kita duduklah Islam tetapi adat resam yang berbentuk apa yang orang panggil boleh merosakkan akidah, kita masih lagi duk ikut, bermakna kita tidak udkhulu fis silmi kafah. Kita telah wal khutwa ittabi'u khutuwatis syaitan, ikut jalan syaitan. Kira-kiranya orang yang ikut nafsu ni, attabi'u khutuwatis syaitan, maknanya ikut hawa nafsu. Nafsu kita ni, dalam jiwa kita ni, dia boleh jadi 3-4 cabang. Tapi yang penting sekali, di situlah tempat yang syaitan duduk main. Tanyalah orang yang buat adat resam yang dibuat oleh orang pada hari ini, adakah berlandas kepada dalil ataupun tidak? Tidak. Resam saja. Mari daripada mana? Kemahuan yang dihiasi oleh syaitan. Mudah-mudah kita sebut, kalau kita duk buat bid'ah hari ini, mari pada syaitan, bukan mari pada agama. Tapi dia sandar saja kepada agama. Teruklah kiranya. Sebab syaitan ni dia saya sebut selalu, dia pandai. Dia kalau orang nak amal dengan satu benda, dia bukan suruh orang tu tinggal amalan, tidak. Cuma kalau bagi orang nak beramal, dia akan suruh orang tu amal tidak ikut garis panduan agama. Kalau masjid tak amal ikut garis panduan, tak buat ikut garis panduan majlis agama, tentu majlis agama marah. Tentu majlis agama ambil tindakan. Padahlah sebab masjid tak ikut garis panduan. Ni kita duduk atas muka dunia ni, ada garis panduan yang Allah Ta'ala buat. Itu Al-Quran dan Hadis. Tak ikut garis panduan ni, menasabah lah kalau Tuhan marah. Kalau majlis agama pun boleh marah, tu sama-sama manusia. Nah, ni Allah yang mentarbih manusia. Tu majlis agama Islam, Perlis ke, hak Kedah ke, hak mana ke, ada garis panduan dia. Tu baru jaga Perlis, baru jaga Kedah. Ni satu dunia ni Allah Ta'ala yang buat. Dan ada garis panduan. Allah Ta'ala tak biar manusia begitu. Tiba-tiba kita pergi ambil garis panduan lain. Bukan Nabi aja, bukan sunnah aja, bukan sahabat buat. Mari duk buat tempat kita ni. Nak zikir menari tu bersungguh. Duk pertahan zikir menari. Nak berqasidah tu sungguh. Kata sayang ke Nabi. Cara sayang ke Nabi macam mana? Kita qasidah. Orang cara sayang ke Nabi, selawat kepada Nabi, lepas tu ikut sunnah Nabi. Bagaimana sahabat nak puji Nabi syair sikit-sikit tu boleh lah. Ni sampai jadi ibadah. Sayang ke Nabi, kena ikut Nabi. Sebab zikir Nabi dah ajar dah. Baca begini. Kita pergi baca hak lain, tidak baca hak Nabi. Selawat pun Nabi ajar dah. Selawat gini, kita buat mari selawat ni lah, selawat tu lah, selawat tafrijiyah lah, macam-macam selawat lah buat mari. Tu semua khutuwat syaitan. Kena ingat ni. Syaitan mana-mana ustaz. Tok guru awak mari tu. Syaitan ni bapak sekali tok guru. Dia bukan orang main-main dia ni. Muqarrabin juga, dia dekat juga dengan Allah. Sebab dia duduk kawan dengan malaikat ni. Kawan dia siapa? Malaikat. Duduk kawan dengan malaikat hari-hari. Jadi orang baik. Orang sujud pada Allah Ta'ala juga. Pada asalnya bapak segala tu guru. Sebab tu dia tahu jalan manusia nak pergi ke mana, nak suruh jadi sesat, dia tahu. Selamat awak ikut sunnah ni, selamat. Tu habis Allah nak pertahan pada bid'ah tu habis cara. Naik kain rentang juga, kain rentang. Demo. Tulis sorak, masuk berita, masuk Allah nak lawannya sunnah Nabi. Allah, apalah jadi bodoh gitu. Tak nampak langsung akhirat tu macam mana, tak nampak. Saya nak kata bodoh lah. Kalau bunyi bodoh tu bunyi kasar, jahil.
Ni Pak Cik yang bersungguh lawan ni sebab apa, kita tanya. Sebab kita nak pertahan hak tok nenek kita. Tanya dulu, hak tok nenek tu ambil daripada mana? Saya pun nak pertahan hak tok nenek saya juga. Tapi tok nenek hak ambil daripada hadis Nabi. Saya tak boleh, ustaz saya memang kena buat ni. Sebab orang kampung semua buat. Kalau nak kira begitu, Nabi dia terima tawaran Abu Talib tu. Supaya meraihkan. Nak meraihkan. Dah. Nabi tak terima. Nabi tak buat. Sahabat tak berani nak buat benda yang Nabi tak buat. Kita ni hak jauh dengan sahabat, jauh dengan tabi'in. Mari kata kita ni buat Islam. Lepas tu Islam kita ni begini. Mana ayat udkhulu fis silmi kaffah yang ada pada kita ni mana? Ni ayat ni. Ambil ayat letak dalam jiwa. Bermakna orang yang tidak udkhulu fis silmi kaffah, orang yang tidak masuk Islam dengan secara keseluruhannya mengamal apa yang Nabi bawa, bermakna dia itu adalah khutuwatis syaitan. Ni jalan ni dua ni jalan dia. Tidak ittabi'un nabi, ittabi'us syaitan. Kerana dua ni hak musuh ni. Sebab apa orang ikut Nabi? Sebab ada jaminan syurga. Syaitan tak ada jaminan syurga, tidak ada jaminan neraka ada. Allah Ta'ala telah sebut bahawa syaitan jaminan neraka, Nabi jaminan di syurga. Kita ni kalau dapat jaminan satu-satu kan kita bahasa kemah nak dia kita tak apa. Awak buat apa pun saya jamin awak. Bahasa lain sikit. Hak jamin tu pula menteri ke siapa dah. Oh lagi action kita. Hidung kemar kepeh. Apa saya baik dengan menteri, tak apa buat apa pun menteri jamin. Ada jaminan daripada orang. Amalan hak Nabi ajar ni jaminan daripada Nabi. Jaminannya syurga. Ikut orang kata apa pun syurga. Ni jaminan daripada Nabi. Tiba-tiba tak mau jaminan apa. Sebab apa? Tak boleh kita nak ra'i kat orang. Ni ra'i sampai begitu. Heran sungguh saya hak bagi ra'i ni. Nak ra'i kat orang tu siapa kena buat bid'ah. Nak ra'i kat orang tu siapa kena tinggal hak Nabi. Sebab apa? Tak boleh ustaz dia, kawan kita. Tak boleh lah dia. Siapa begitu? Ra'i apa tak tahu gitu dah. Ra'i ni sama-sama ada dalil. Boleh lah ra'i. Sama-sama ada dalil pun kuat awak. Saya ikut awak sebab awak kuat. Tak boleh kita kena Malaysia ni semua mazhab Syafi'i. Hak Syafi'i tu nombor 2, hak nak ikut tu hak nombor 1 Nabi dulu. Tak orang kita duk main gitu. Duk kelabu mata dengan kata Syafi'i, padahal bukan Imam Syafi'i pun. Imam Syafi'i tak ajar pun duk tunggu kubur. Ni saya dua ni jenis gila buat hari haul. Dia gila dia banyak pasal dah. Ada gila ke motor, ada gila ke perempuan. Sehari dua ni jenis gila buat hari haul. Hari haul ni mana hari kematian. Hari haul Tokku ni, hari haul Tokku Paluh, hari haul Tokku Padang, hari haul Tok Kenali, hari haul macam-macam lah. Dia adalah upacara dia tu termasuk bawa bendera semua pergi ke kubur. Siapa dia ajar benda ni? Ada pernah sahabat buat hari haul Nabi. Nabi wafat, sahabat lebih tahu Nabi wafat bila. Berapa hari bulan. Ada sahabat sambut tiap-tiap tahun hari Nabi wafat. Tak ada. Tidak Nabi lah. Bawah-bawah sikit Imam Syafi'i lah. Kita ambil Imam Syafi'i. Ada ke anak murid Imam Syafi'i buat hari haul Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i kedudukan lebih besar daripada Tokku ni, lebih besar daripada Tok Kenali. Ada atau tidak? Kalau tak ada, siapa dia ajarmu? Tekan, tanya gitu. Siapa dia ajarmu? Kalau tak ada, siapa dia ajarmu? Mu tak boleh jawab, biar aku jawab. Setan ajarmunya. Kalau mu tak boleh jawab, biar aku terus jawab. Setan ajar. Setan nak ajar orang ke mana? Ajar orang pergi kubur. Ada ajak apa-apa, minta di kubur. Ada ajak apa-apa, pergi mandi kubur. Ada ajak apa-apa, pergi kubur. Tu. Kita ada ajak apa-apa, Nabi ajar ambil air semayang, bangun semayang 2 rakaat, minta dengan Allah. Tak. Berasa diri ni tak keramat, berasa diri ni tak hebat, berasa diri ni tak sedap, minta dengan Allah Ta'ala, kena suruh orang lain minta dengan Allah.
Nak bawa orang ke mana? Hak buat ni bukan main-main. Ada nama tok guru, ada nama habib, ada nama ustaz, ada belakang nama. Ada semua nama. Mari di mana tak tahu. Jangan jadi ulama Yahudi menghalalkan satu benda kerana keuntungan dunia yang sekejap. Jangan. Bersoal jawab banyak dengan Allah Ta'ala ni, bukan sikit-sikit. Bersoal jawab banyak dengan Allah. Kalau bersoal jawab sikit-sikit tak apa. Ni banyak benda yang kena soal jawab depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ni berlaku kerana apa? Kerana ada orang Yahudi tak boleh tinggal adat resam, dan ada orang munafik boleh terima semua benda Islam tapi jihad tak boleh terima. Tu orang Yahudi dengan munafik zaman dulu. Zaman ni ada orang boleh terima semua sekali Islam, tapi nak buang adat resam kami tak boleh terima. Tak ada sama ni. Zaman dulu ke zaman sekarang, sopa je, nama je lain. Nama lain, gaya muka lain, perangai sama. Kalau orang Yahudi masuk Islam tak boleh buang adat resam dia, musyrikin Mekah pun sama begitu juga. Maka orang Melayu kita ni, duduk di Malaysia ni, masuk Islam boleh, sembahyang tak apa, tak ada khilaf bab sembahyang puasa Ramadan pun tarawih. Tapi hak adat resam, hak ada dalam masuk dalam agama ni, ni kami tak boleh buang ni. Apa nak kalau buang balah. Kalau buang ni, sudah. Sama ke dah? Tuan-tuan macam takut nak jawab. Allahu Akbar. Takut kita ayat Allah Ta'ala sebut begini. Kau tahu macam mana saya nak sebut kepada tuan-tuan? Innahu lakum aduwwum mubin. Allah Ta'ala letak selalu innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ini aduwwum mubin. Apa maknanya? Musuh yang nyata bagi kamu. Yang mudah ikut bisikan hati kamu pergi ke syaitan, dia buat benda bid'ah tu, syaitan tu musuh kamu ikut. Baik. Kenapa Tuhan sebut musuh? Kerana sifat manusia semula jadi atas muka dunia ni, tidak ada orang yang nak ikut jalan yang ditunjuk oleh musuh. Betul? Tak ada. Kecuali musuh tu berdamai. Lain, kita berdamai. Genjatan senjata. Hodok berkelahi sama ni, berdamai. Tu pun kena jaga-jaga. Ni musuh terang-terang yang dia gaduh dengan kita, tiba-tiba kata, mari saya tunjuk jalan kawak nak pergi sini. Kita tak pergi. Confirm kita tak pergi. Sebab apa? Ada nak buat di tengah jalan, nak mengheret kita ke, nak tembok kita ke, nak lepas harimau makan kita. Mesti ada benda yang rancangan nak buat. Sebab dia musuh. Aduwwum mubin. Syaitan ni musuh kamu yang nyata, yang sampai bila-bila dia akan jadi musuh kamu. Sebab dia telah berjanji dengan aku, kata Allah, bahawa dia musuh aku, dan dia berjanji nak goda anak Adam. Sampai bila-bila dia berjanji dengan Allah. Tiba-tiba orang boleh mendabik dada, orang boleh pertahan mendahak bid'ah nak buat tu kerana ikut syaitan. Bersorok sakan syaitan, bersorok sakan. Baik, ayat 209. Allah. Dan satu benda lagi. Bila kita khutuwatis syaitan, bila kita udkhulu fi silmi kafah, tapi kita wala tattabi'un khutuwatis syaitan, tapi apabila kita ni khutuwatis syaitan, ikut syaitan, satu benda lagi, kita tak dapat syafaat Nabi. Masuk Islam sekerak-sekerak ni tak dapat syafaat Nabi. Ni benda yang paling besar dalam hidup kita. Dan orang buat bid'ah ni jangan duk harap nak dapat syafaat Nabi, tak dapat. Nabi haramkan pada mereka dapat syafaat. Kalau kita baca hadis kan, ada golongan dihalau daripada telaga Nabi, tak dapat syafaat Nabi. Tuan-tuan rahmati Allah, syafaat Nabi ni benda yang berguna di hari akhirat.
Yang semua manusia nak kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia nak pada syafaat Nabi. Orang beriman ni nak pada pertolongan Nabi di hari akhirat. Hatta Nabi sebutlah hadis pergi jumpa dengan Nabi ni, semua tak boleh bagi syafaat. Jumpa dengan Muhammad, menuju Muhammad ada syafaat. Tu pun diizin oleh Allah Taala. Yang confirm dapat syafaat Nabi, orang yang buat benda hak Nabi nak dan tidak ikut syaitan dan tak buat benda bid'ah. Macam mana orang duk sambung hari haul ke duk buat benda bid'ah, nak claim dengan Nabi akhirat, macam mana keadaan dia? Allah minta jauh lah anak cucu kita daripada buat benda-benda bid'ah ni, minta jauh. Ayat 209, setelah manusia diberi bukti yang jelas, fa in zalaltum, tetapi jika kamu menyimpang daripada jalan Allah, min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Ini Tuhan kata, setelah didatangkan bukti kebenaran yang ditunjuk depan mata kamu, maknanya benar-benar yang aku bagi pada kamu ni bukti kebenaran terang-terang. Bermakna wahai manusia sekalian, kata Allah, apabila aku bagi bukti benda benar mengikut tauhid, benda tak benar boleh jadi syirik. Yang benar ini mu nak ke mu tambah ke mu kena ambil sebab benar. Yang tak betul ni mu berkenan macam mana pun, yang salah yang batil ni mu berkenan hati macam mana pun tak boleh. Setelah al-bayyinat diberi kepada kamu, mana Quran yang hadis jadi penyuluh kepada kamu, panduan kepada kamu. Cukup lengkap Quran dan hadis bagi panduan. Tapi kamu tak mahu. Menyimpang daripada jalan Allah setelah bukti mari. Nak menyimpang begitu tak ada bukti, menasabah. Ni bukti ada. Orang duk sebut ni hadis dhaif, ni hadis sahih, ni yang begini buat amalnya, ni begini. Bermakna dalil itu terang, jelas dan terang. Tak mahu juga. Maka fa'lamu, Allah Taala kata, mu kena tahu, annallaha, sesungguhnya Allah tu azizun hakim. Azizun hakim, maha perkasa untuk hukum kamu dan maha bijaksana untuk tangguh hukuman bagi kepada akhirat dengan cara Allah Ta'ala istidraj. Allah Ta'ala bagi kesenangan, bagi segala-gala pada kamu dengan tujuan nak humbal neraka di hari akhirat. Itu dua nama Allah tu. Allah Ta'ala nak orang panggil nak regukan nama dia ni, nak regukan nama dia ni, bukan sajalah Quran. Satu tulisan saya lupa nama penulis dia, baru minggu lepas saya baca. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat nama tuan kitab dia tu. Dia ambil segala regu dalam Quran. Syadidul iqab, azizun hakim, alimun khabir. Nah, dia ambil segala regu nama-nama tu, dia syarah munasabah dengan ayat sebelum pada tu. Contohnya, Wallahu azizun hakim. Sebelum ayat tu apa dia Tuhan sebut? Kenapa letak aziz? Kenapa letak hakim? Contoh Tuhan sebut, fa innallaha wa man kafara, siapa hak kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Tuhan kaya lagi terpuji. Ayat hak depan dia tu disuruh bersyukur, anishkur lillah, surah Luqman. Syukurlah pada Allah. Wa man yashkur, mana-mana hak bersyukur, fa innallah, fa anishkur fa innama yashkuru nafsih, bersyukur tu balik pada dia. Wa man kafara, mana-mana hak kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Ta'ala tu ghani, hamid. Kenapa dia tak ghani? Sebab kaya, makna kaya ghani. Makna kalau mu tak bersyukur pun aku peduli apa aku kaya. Makna gitu. Hamid, aku terpuji, aku ni orang hebat-hebat, mu hak hina manusia. Kalau mu tak bersyukur pada aku kaya lagi terpuji, pangkat tinggi. Orang ni kalau kaya saja tak ada pangkat, tak sedap lagi dah. Tapi kalau kaya nama Tan Sri ke, nama Datuk Sri ke, nama Tun ke apa ke, bahasa lain sikit. Kaya-kaya. Sebab hak nama-nama begitu tu semua kaya-kaya atas muka dunia. Hak ada Datuk Sri ke apa depan tu kaya-kaya. Tak ada lagi kita tengok Tan Sri, rumah atak nipah. Tak ada lah, basah tunggu durian ada lah. Ni Allah Ta'ala nak regukan nama dia tu, bukan main-main juga. Lagi apa dia lagi?
Innallaha alim, Allah Ta'ala alim, maha mengetahui, hakim, yang maha bijaksana. Kalau tahu saja, tahu gitu tapi tak cerdik, tak boleh. Dan Allah Ta'ala ni ada dia tulis nama dia cerdik. Cerdik dan gagah. Ada juga hakimun, cerdik. Satu lagi qawiyyun, gagah. Kalau orang tubuh je gagah tapi otak bodoh, tak jadi juga. Boleh buat pikul kayu je lah. Nah, tubuh gagah tapi tuan gitu je. Nah, tak boleh juga. Jadi seronoklah saya baca tu. Seronok baca, duk baca satu-satu tu. Mukjizat Al-Quran. Allah Ta'ala tak regu nama dia belakang tu, alimun khabir, hakimun alim, azizun hakim. Bersesuaian dengan cerita yang nak sebut tu. Allah, hebat Quran ni, hebat. Kalau baca banyak sikit dia nampak hebat Quran ni. Dia boleh orang panggil suntik hati manusia ni. Cuit hati manusia. Sebab tu saya nak sangat tuan-tuan semua supaya di rumah tu biar ada tafsir seseorang Quran. Tafsir Ar-Rahman ke tafsir apa ke, biar ada satu. Tafsir yang kita boleh baca tengok. Tak faham tanya ustaz. Baca dengan tadabbur. Dan tadabbur baca itulah merupakan salah satu daripada cara sahabat Nabi SAW. Baca. Kita takut sangat kita habis Quran dengan tidak boleh tadabbur. Takut juga walaupun habis tapi tadabbur itu makna kepada ayat tu kita tak boleh dapat dengan sempurna. Baik. Innallaha azizun hakim. Ayat seterusnya ayat 210. Ayat 210 ni takhwif ukhrawi. Takhwif ukhrawi iaitu warning akhirat, keadaan selepas daripada tiupan sangkakala kedua esok. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin minal ghamam wal malaikah. Tidak ada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dan naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan Allah, dan hanya kepada Allah kembali segala urusan. Yang ini pada hari kiamat untuk memberi keputusan di atas seluruh manusia, yang hidup awal, yang hidup akhir, yang orang bangun dulu, bangun kemudian, semuanya hak Allah. Lalu setiap orang akan diberi balasan sesuai dengan amalannya. Dan tidak ada orang yang akan dizalimi. Jika baik, maka baiklah. Wa qudiyal amru, dan wa ilallahi turja'ul umur, diputuskan segala perkara dan kepada Allah lah. Wa ilallahi turja'ul umur, tempat kembalinya segala keputusan dan tempat kembali segala manusia ini. Ayat 211. Ayat 211 ini contoh kepada warning atas muka dunia ni, iaitu orang yang menukar nikmat Allah dengan tidak beramal. Rupa-rupanya nikmat yang kita dapat ni kena tukar dengan amalan. Apa dia sebut? Sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinat wa man yubaddil ni'mat Allah. Apa maknanya? Tanyakanlah kepada Bani Israel betapa banyak tanda-tanda kebenaran, nikmat-nikmat yang nyata yang kami berikan kepada mereka. Maknanya Bani Israel ni kitab ada, kita telah baca bagaimana sifat Bani Israel itu belum daripada ni. Hebat dia kufur pada Allah, kerana yubaddil ni'mat Allah, dia tukar nikmat Allah Ta'ala dengan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat lain Tuhan sebut, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Adakah kamu ni, tidakkah kamu perhatikan bagaimana orang yang sanggup tukar nikmat Allah Ta'ala dengan kekufuran? Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni sebarang nikmat, kita kena tukar dengan ta'abbud, bukan takfur, bukan kufur, tapi ta'abbud dengan pengabdian kepada Allah. Tu baru capai matlamat hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak, dia jadi tak bersyukur, dia jadi kufur pada Allah kalau kita tukar dengan benda yang berbentuk maksiat kepada Allah. Wallahu yarzuqu man yasha wa may yubaddil ni'matallah
Allah Ta'ala sebut wa may yubaddil ni'matallah. Maka Allah Ta'ala sebut kehidupan ini, wa may yubaddil ni'matallah, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah datang kepadanya, sesungguhnya azab Allah Ta'ala, siksa Allah Ta'ala amatlah pedih kerana dia kufur pada Allah. 212, ayat 212 ni contoh kepada takhwif tersebut. Kehidupan dunia ni macam mana? Kehidupan dunia jadikan indah dalam pandangan orang kafir. Ni. Ya Rabbi. Kalau adalah di hati kita ni pandang baik sahaja dunia ni tanpa lihat kepada akhirat, bermakna jiwa kita tu sedang nak kufur pada Allah Ta'ala. Memang manusia ni Allah Ta'ala hiaskan kepada kita dunia ni depan mata kita. Siapa pun nak ke dunia. Tapi orang yang nampak dunia saja, dia nampak dunia, keindahan dunia semata-mata, sebenarnya Allah Ta'ala dah tarik dia kepada kekufuran kerana dijadikan dunia ini pandangan yang indah kepada mereka yang kufur. Orang yang kufur pada Allah, dunia ni segala-gala. Hilang dunia ni mungkin boleh bunuh diri. Orang beriman, dunia ni ujian. Ujian supaya dia jadi hamba kepada Allah, bukan hamba kepada dunia. Zuyyina lillazina kafarul hayatid dunya wa yaskharuna minal ladzi, dan mereka memandang hina kepada orang beriman. Sebab dunia duduk depan ni, hak lain dia kira orang beriman ni hina lah, sebab dia tak dapat dunia semacam mana dia dapat. Ada penyakit ni penyakit orang kufur. Padahal orang yang bertakwa lebih mulia pada mereka di hari kiamat, sebab nilaian Allah Ta'ala takwa. Takwa merupakan nilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada dia. Dia tak nilai takwa tu. Dah. Takwa tu bagi dia tak ada nilai. Hak nilainya dunia. Takwa ni benda hak boleh jadi mulia di yaumil akhirah, di yaumil akhirah. Dia tak nampak takwa tu, tak nampak. Tak nampak kemuliaan akhirat tu, tak nampak dunia semata-mata. Sebab apa? Sebab tadi baddalu ni'matallahi kufra. Dia tukar nikmat dunia itu dengan kekufuran. Beza dengan orang yang dapat dunia, dia tukar dengan ta'abbud, pengabdian pada Allah. Beza. Boleh nampak tu? Ayat yang Allah Ta'ala sebut ni. Kita nampak. Dan penyakit manusia ni, zuyyina lillazina kafarul hayatid dunya waskhurun minal ladzina amanu, memang begitu. Orang yang beriman kepada Allah, dia tak akan hina orang lain. Tetapi orang yang kufur pada Allah, bila dapat dunia bagi dia Allah Ta'ala muliakan dia, sebab Allah Ta'ala bagi dunia kepada dia. Kalau Allah Ta'ala marah pada aku, Allah Ta'ala tak bagi aku ni. Itu pemikiran dia. Orang panggil agakkan dia sahaja, bukan benda betul, agak-agak sahaja. Sebab Allah Ta'ala bagi kepada aku ni, mulialah aku. Dah. Sedangkan bukan begitu. Dan Allahu Akbar, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Siapa saja Allah Ta'ala boleh bagi rezeki, tak kira mu ni siapa. Nak bagi pada orang beriman pun boleh, bagi pada orang kufur pun boleh. Allahu Akbar. Tuhan, minta Tuhan bagi rezeki pada kita, hak cukup bagi kita. Hak cukup. Kita nak sangat kadang-kadang rezeki ni tak. No, siapa-siapa pun nak duit banyak. Siapa-siapa pun nak harta yang banyak. Siapa-siapa pun, termasuk saya sendiri, mustahil kalau tak mahu duit banyak. Tapi satu benda yang perlu kita fikir, duit Allah tak nak bagi tu, nak laknat kita ke, Tuhan nak bagi kita lebih ta'abbud pada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang jiwa dia ni jiwa yang ta'abbud pada Allah, dapat banyak mana dunia pun, dia tukar akhirat. Sebab dalam jiwa dia ada dah, aku ni duit banyak, nak apa? Tolong anak yatim, tolong sekolah orang miskin, tolong ni.
Kalau Tuhan bagi dia sungguh gitu, niatlah hati dia gitu, semua dia kena buat. Sebab bila Tuhan bagi dia sungguh gitu, syaitan lagi. Saya kata tak apa, lepas ni kaya lagi. Nah, jangan bagi lagi lah, jangan bagi lagi. Sebab apa lepas ni mau projek besar lagi. Hak ni baru menteri bagi sikit baru ni. Nah, baru boleh 2-3 baru ni. Harga 2-3-4 juta baru satu projek ni baru boleh 10. Kalau 1 juta baru 10 juta. Hak mau minta besar lagi tu. Hak tu 40 juta tu. Jadi boleh 40 juta ni lah mau nak sedekah pun. Setan. Orang hak begini ni dia ikut lagi, dia mati dengan begitu je. Dia mati dengan begitu. Tapi kalau ada niat, ada aku boleh duit ni banyak benda aku nak buat ni. Berapa? Orang miskin pun aku nak buat. Benda hak terlintas sebelum boleh duit itu, masa boleh tu, buat. Bagi nak lawan syaitan. Orang begini boleh jadi Uthman ibn Affan. Boleh jadi Abdul Rahman bin Auf. Kalau tak buat lagi, jadi Qarun lah kita. Telah ke bumi lah kita jawab dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah ada satu lagi kuliah lepas pada ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.